Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Awak boleh buka buku teks sains, muka surat 74. Okey. Cuba tengok tajuk dia, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, apa pentingnya pembiakan ni? Apa tu pembiakan? Pembiakan adalah untuk menambahkan bilangan dan dapat mengekalkan spesiesnya. Okey, itu adalah maksudnya pembiakan untuk menambahkan bilangan. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang pembiakan manusia. Kita nak tambahkan apa? Bilangan adik-beradik dan keluarga. Mak dengan ayah dia kahwin, lepas tu dia nak tambahkan bilangan keluarga, dia akan tambahkan jumlah anak-anak dia. Okey, manakala haiwan dia membiak dengan secara bertelur dan melahirkan anak untuk menambahkan bilangan anak-anak dia. Contohnya macam ayam. Ayam daripada seekor, dia bertelur, dia akan jadi 2 ataupun 3 ekor. Okey. Jadi tumbuh-tumbuhan pun sama juga. Dia perlukan membiak untuk mengekalkan spesiesnya. Apa tu spesiesnya? Okey, cuba contohnya macam pokok betik. Pokok betik, kalau kita tidak tanam semula pokok betik, ada lagi tak pokok betik bila kita dah tumbuh, kita dah makan buah dia, kita tak tanam balik, akan ada lagi tak buah betik? Buah betik takkan ada lagi dah, dan kita pun takkan jumpa lagi dah buah betik tersebut. Sebab tu pentingnya kita harus menanam semula. Okey, tengok situasi yang pertama, burung tu. Burung tu kata apa? Kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapatkan makanan. Ha, jadi dekat dalam hutan, dia tak ada orang yang tanam. Dia ada cara dia macam mana tumbuhan tersebut tanam. Okey, jadi kepentingan dia, tumbuhan yang ada dekat dalam hutan, dia boleh memberi makan kepada haiwan yang lain. Tengok tu. Kerbau, lembu dia makan rumput, kambing, arnab dia makan carrot dan juga burung makan buah-buahan. Okey, so kepentingan tumbuh-tumbuhan yang pertama adalah untuk pemakanan bagi haiwan. Okey, situasi kedua. Cuba tengok monyet tu cakap apa. Sedih dia. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana. Okey, habitat. Habitat tu apa? Habitat adalah tempat tinggal. Jadi, cuba tengok ada orang dia potong pokok dan dia ambil buat kayu. So, monyet kata apa? Tempat tinggal kita, habitat tu maksudnya tempat tinggal kita telah musnah. Nasib baiklah ada pokok-pokok di hutan sebelah masih ada sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Okey, dia akan berpindah lah. Kalau tempat dia sedih, dia tempat yang dia selalu main, dah orang potong pokok, dia dah tak dapat nak tinggal dekat tempat dia lagi dah. So, dia kena berpindah ke tempat yang lain. Kalau semua tempat dah dia tanam pokok, kesian dia. Kemungkinan dia akan mati. Okey, situasi ketiga. Wah, segarnya udara di sini. Budak tu cakap. Kemudian pokok pun cakap. Kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Jadi situasi ketiga, udara segar di dalam hutan. Kenapa? Sebab masih ada pokok yang membekalkan oksigen. Okey, kepentingan yang ketiga adalah pokok membekalkan oksigen. Awak takkan dapat dekat mana-mana oksigen melainkan daripada pokok. Pokok ni membekalkan oksigen semula jadi kepada awak. Ingat lagi tak cerita pasal oksigen dengan karbon dioksida? Okey. Dan situasi yang keempat. Kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk mengekalkan sumber kayu. Jadi, cuba awak tengok situasi keempat. Almari daripada kayu, katil daripada kayu, meja daripada kayu dan pelbagai lagi benda yang diperbuat daripada kayu seperti rumah,
Okey. Jadi dekat sini dia kata, nasiblah ada pokok-pokok yang masih membiak di dalam hutan. Jadi dapat mengekalkan sumber kayu kepada manusia untuk dibuat perabot. Sebab tu bila kita dah tebang pokok, awak ingat lagi tak cerita yang pasal pokok paya bakau pada 2 minggu lepas? Kita dah potong pokok tersebut, jadi kita perlu menanam semula pokok tersebut. Jadi kalau kita tak tanam pokok tu semula ataupun kita main ambil dia semua kayu yang ada dekat dalam hutan, kemungkinan kita tak akan dapat buat almari, tak dapat buat rumah kayu dan pelbagai perabot kayu. Okey, tengok cikgu tu kata apa. Mengapakah pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada kehidupan? Kenapa penting kepada kehidupan? Okey, awak boleh tengok situasi yang 1, 2, 3, 4. Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada haiwan untuk membekalkan sumber makanan. Okey. Pertama, mengekalkan sumber makanan. Macam mana? Okey, tengok ni. Sumber makanan bukan sahaja kepada haiwan. Situasi pertama ni bukannya setakat kepada burung, lembu. Ni kita pun, manusia pun. Tumbuh-tumbuhan membekalkan membekalkan makanan juga kepada kita. Contohnya kita makan buah tembikai, kita makan sayur-sayuran, kita makan buah-buahan. Semua adalah daripada tumbuh-tumbuhan. Kita makan kodok, tepung. Tepung semua daripada gandum. Nasi daripada padi. So, kepentingan tumbuh-tumbuhan yang pertama adalah membekalkan makanan kepada benda yang hidup. Okey, yang kedua, kepentingan kepada habitat. Okey, habitat ni. Ini contoh situasi kedua ni, monyet saja. Cuba tengok harimau. Mana harimau nak duduk kalau kita dah musnahkan hutan? Mana harimau, gajah dan segala macam haiwan yang tinggal di hutan. Kalau kita tak jaga hutan, kita tak jaga perlindungan tumbuh-tumbuhan, dekat mana diorang nak duduk? Diorang tak boleh duduk dekat rumah macam kita. Sebab okey. Situasi yang ketiga adalah membekalkan oksigen. Seperti mana cikgu cakap tadi, pokok membekalkan oksigen semula jadi kepada kita. Okey, dan juga sumber kayu. Sumber kayu agar sentiasa ada. Okey, sumber kayu. Sumber kayu ni penting untuk kita. Kita nak buat perabot. Kadang-kadang tu kita buat arang. Arang untuk bakar-bakar. So, kita perlukan kayu yang sentiasa ada. Jadi, setiap kali potong pokok,